Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, atani lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, telah mai kepada aku Tuhan aku pada malam tadi dalam rupa yang sangat cantik. Ini Nabi cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di depan para sahabat dia, Nabi kata, dia kata semalam Allah Subhanahu wa taala mai jumpa dia. Dan Allah mai fi ahsani surah, dalam rupa yang cukup cantik. Qala ahsabuhu qala fil manam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, aku rasa yang Nabi maksudkan itu ialah mimpi Nabi di dalam tidur. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata rasa-rasa dia yang Nabi cerita ni, Nabi nak cerita Nabi mimpi pada malam itu. Mimpi, kata Allah Subhanahu wa taala mai jumpa dia. Faqala Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi. Allah kata, ya Muhammad, hal tadri fi ma yakhtasimul mala'ul a'la? Tuhan tanya Nabi, wahai Muhammad, hang tahu tak apa yang menjadi benda yang dipertengkarkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi? Tuhan mai tanya Nabi. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, hang tahu dak apa yang malaikat duk berbalah di atas tu? Hang tahu dak apa isu, apa benda yang menyebabkan malaikat sama-sama dia ni jadi berbalah? Qala qultu la. Nabi jawab pada Tuhan, Nabi kata, aku tak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadyayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Tuhan tanya dia jawab dia tak tahu. Allah Subhanahu wa taala letak tangan Allah di atas dua bahu Nabi. Ya, hadis ni tuan-tuan jangan cuba untuk tafsir dan jangan cuba untuk takwil, kerana dia luar daripada faham kita. Macam mana Nabi kata, macam tu kita dengar, macam tu kita beriman, sudah. Nabi SAW kata Allah letak tangan dia di atas dua bahu Nabi dan Nabi rasa sejuk di dada dia. Dengar lagu tu sudah.
Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas dia rasa sejuk dada tu, dia jadi reti. Dia jadi tahu apa yang jadi di langit dan di bumi. Ini satu benda yang kita tak tahu kata apa. Nabi SAW kata bila Allah letak tangan dia di atas bahu Nabi, Nabi rasa sejuk dada dia. Lepas tu Nabi jadi reti. Macam mana kita nak cerita kalau orang tanya kita macam mana wahyu turun dekat Nabi, nak cerita lagu mana? Lagu macam mana hadis Nabi cerita, lagu tu kita boleh abang. Kadang-kadang wahyu mai dalam bentuk dengar banyak macam bunyi loceng, tetapi kemudiannya Nabi faham dan Nabi boleh baca. Tak reti abang. Kadang-kadang wahyu mai dalam bentuk suara bunyi daripada sebalik tabir. Suara macam mana, bunyi dia tak tahu nak abang. Tapi selepas tu Nabi boleh baca apa wahyu yang diturunkan pada dia. Ni pun serupa, Nabi kata semalam dalam mimpi aku didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya aku satu soalan, Muhammad, hang tahu tak apa benda yang menyebabkan malaikat di langit nu jadi berbalah? Nabi jawab tak tahu. Allah letakkan dua tangan dia di atas dua bahu Nabi. Nabi rasa sejuk dada dia, lepas tu Nabi jadi tahu. Dan Nabi tahu tu, kata Nabi, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku jadi tahu apa yang jadi di langit dan di bumi. Qala Allah, Tuhan ulang lagi sekali soalan yang sama kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Tuhan kata, wahai Muhammad, hang tahu tak apa yang menjadi benda yang dipertengkarkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi? Qultu, Nabi kata na'am. Nabi kata aku tahu. Pasal apa? Lepas sejuk dada tadi, Nabi diberi pengetahuan itu. Qala, kata Nabi, fil kafarat. Malaikat sama malaikat duk bertengkar tentang isu kafarat, tentang isu kafarah, tentang isu tebus dosa. Malaikat sama malaikat duk bertengkar tentang isu manusia yang Allah bagi jadi di atas muka bumi ini. Manusia ni ada kala buat baik, ada kala buat dosa. Manusia apabila dia buat dosa, Allah bagi dekat dia satu jalan untuk dia tebus balik dosa dia. Benda ni menjadi benda yang diperbincangkan oleh malaikat yang tinggi-tinggi. Malaikat kata, untung manusia ni dia dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala ada akal, ada nafsu, ada macam-macam. Dia dijadikan Allah makhluk yang istimewa. Dia dijadikan Allah bijak pandai. Dia dijadikan Allah ada nafsu. Dia dijadikan Allah boleh makan, boleh minum, boleh berumah tangga, boleh beranak pinak, boleh hidup bahagia dan sebagainya. Sedangkan kita malaikat ni tak ada nafsu, tak ada apa. Kita dijadikan oleh Allah semata-mata untuk abdi diri kepada dia. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak ada keluarga, kita tidak ada nafsu. Manusia Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam-macam cita rasa kepada dia. Dalam nak bercita rasa itu, kadang-kadang manusia ni sampai terbuat dosa. Dah buat dosa, Tuhan bagi pula kepada mereka jalan untuk nak cari pengampunan dosa. Maka di kalangan malaikat duk bercakap tentang benda ni. Bila Allah tanya Nabi SAW, wahai Muhammad, hang tahu dah apa benda yang malaikat duk bercakap tentang manusia ni? Selepas Nabi rasa sejuk dada, Nabi kata tahu. Mereka bercakap fil kafarat. Mereka bercakap tentang kafarah, tentang tebus dosa. Wal kafarat. Nabi kata yang dikatakan tebus dosa itu al-mukthu fil masajid ba'da salawat.
Di antara benda yang boleh menyebabkan dosa manusia tertebus ialah apabila manusia ni dia pergi masjid, lepas dia semayang di masjid, al-muksu, dia duduk sat dalam masjid. Manusia ni kalau sekiranya dia main masjid tu pun dah jadi satu pahala dekat dia. Kalau lepas semayang, al-muksu, dia duduk sat dalam masjid. Duduk sat dalam masjid ba'da salawat. Lepas semayang-semayang ni menjadi penebus dosa. Contoh ni malam ni kita main masjid, daripada pukul berapa tadi kita siap mandi, pakai elok-elok, pakai minyak atar dan sebagainya, main masjid nak mengaji. Dalam pada lepas maghrib duk tunggu nak masuk Isya, kita duduk tunggu nak masuk Isya ni, duduk dalam masjid ni, kita dijanjikan keampunan dosa. Hak dosa kita buat daripada celak mata pagi tadi, kita dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat rasa macam tak puas hati. Punya istimewanya manusia ni, punya istimewanya hamba Allah ni, boleh berdosa dan boleh buat benda-benda yang diampunkan dosa. So Nabi kata, yang malaikat duk bercakap, yang malaikat duk berbincang, yang malaikat duk di atas nu jadi riuh duk bincang pasal manusia ni tentang al-kaffarat, tentang benda-benda yang depa buat yang Allah akan ampun dosa depa. Nabi kata wal kaffarat, dan benda yang dikatakan boleh menyebabkan dosa diampun itu ialah al-muksu. Yang pertamanya duduk sat, berdiam diri sat fil masajid ba'da salawat. Lepas sembahyang duduk sat. Duduk tu pun dijanjikan keampunan dosa. Wal mashyu 'ala al-aqdam ila al-jama'at. Nabi kata yang kedua yang boleh menyebabkan manusia yang berdosa diampun dosa ini ialah apabila dia berjalan. Wal mashyu, apabila manusia ni berjalan alal aqdam, di atas kaki dia, ilal jama'at, kerana nak pergi semayang jemaah. Dia dengar abang, dia dengar azan, dia keluar daripada rumah dia, berjalan kaki nak pergi semayang tu. Setiap langkah yang dia langkah kerana nak pergi masjid, nak semayang jemaah itu, Allah bagi dua benda ke dia. Yang pertama, Allah naikkan darjat dia. Yang kedua, Allah hapuskan dosa dia. Punya istimewanya manusia ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa isbaghul wudu' ba'dal makarih, iaitu apabila manusia ni dia sempurnakan wudu' dia fil makarih, ketika dia tak suka dengan air. Kita tak pernah reti benda ni. Lebih-lebih lagi kita hidup zaman lah ni, zaman kita duduk rumah perumahan ni, zaman kita duduk taman-taman ni, kita tak pernah reti ni hadis ni yang kata wa isbaghul wudu', yang dikatakan sempurnakan air semayang fil makarih, dalam keadaan kita benci. Kita tak faham macam mana. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah taman ni tak ada masalah apa. Bakit pukul 3 pagi pun pi pancok ambil air semayang tak ada masalah bagi kita. Tapi orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu-dulu yang duduk rumah yang pancok ni tak ada, melainkan kena pergi telaga. Dia rasa benci nak ambil ayat semayang ni bila waktu subuh dia kena nak turun dalam gelap-gelap, dalam sejuk malam, dia nak kena pergi ambil ayat semayang subuh pakai ayat telaga, apatah lagi musim hujan. Dalam keadaan macam tu, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan nak pergi turun daripada rumah, dalam keadaan nak pergi cedok ayat telaga, dalam keadaan nak ambil ayat semayang bagi sempurna. Dalam keadaan tu, kalau sekiranya dia boleh pergi ambil ayat semayang dengan sempurna, Allah janji keampunan dosa untuk dia. Dan yang lebih faham tentang hadis ni ialah sahabat-sahabat kita, orang Islam yang duduk negeri sejuk. Hak duduk negeri ada salji tu. Oh, dia cukup faham benda ni. Musim salji nak pergi ambil ayat semayang. Oh. Bulan 1 saya dapat rezeki pergi umrah baru ni, singgah di Jordan. Jordan tengah salji.
Singgah di masjid, nak ambil ayat semayang zuhur, bukan subuh. Nak ambil ayat semayang zuhur. Kena ayat, dia kebah tapak tangan ni, dia kebah. Posisi sejuk. Macam mana kita ambil ayat semayang pakai ayat air. Semayang lohong. Tak boleh bayang macam mana mereka nak ambil ayat semayang subuh. Bagi orang ni, dia faham hadis ni. Bila dia baca, kata keampunan dosa akan dapat kepada orang yang dalam keadaan payah nak ambil ayat semayang ni. Dia boleh ambil ayat semayang dengan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keampunan dosa kepada orang-orang ini. Bahkan kata Nabi SAW, wa man fa'ala dhalik, siapa buat 3 benda ni? Apa dia? Lepas semayang, tunggu dalam masjid. Apa dia? Berjalan kaki nak pergi ke masjid. Apa dia? Dalam keadaan sejuk, tak tahan dengan ayat, dia boleh ambil ayat semayang dengan sempurna. Nabi SAW kata, wa man fa'ala dhalik, siapa boleh buat 3 benda ni? Asha bi khairin wa mata bi khairin. Nabi kata, aku tak mahu abang banyak, melainkan Allah bagi dekat dia 2 benda besar. Apa dia? Yang pertama, hidup dia di dalam kebaikan dan mati dia di dalam kebaikan. Hak ni kita cari. Ni nak hidup sebagai orang baik ini bukan senang. Kita nak hidup sebagai satu manusia yang mendapat keampunan dan keredaan Allah bukan senang. Kita nak mati dalam keadaan wa mata bi khairin, mati dalam keadaan baik bukan senang. Berapa ramai manusia hidupnya baik, semayang waktu tak tinggal, bahkan semayang di masjid lagi, sedekah jariah duk jalan, kebaikan ada peluang sana sini dia buat dan sebagainya, kerana sikit hal di ujung umur dia kecil hati dengan anak, tiba-tiba telan racun bunuh diri. Ada tak tak tuan-tuan jadi benda ni dalam masyarakat? Ada. Lagi tua lagi sensitif. Kita ni hidup mengajak kita. Umur kita zaman anak kecil-kecil baru beranak mai, tak ada sensitivity kita ni. Bahkan kita tak faham pun, mak bapak kita sensitif ni kita tak faham pun. Tapi anak makin besar, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, anak berumah tangga, anak keluar pergi duduk asin, anak berkeluarga, anak tak main jenguk kita. Dia rasa. Kadang-kadang duduk saja-saja terkenang balik macam mana sayang dia ke anak ni dulu. Hari ni anak tak main tengok dia. Dia rasa. Benda ni kehidupan mengajak kita. Kadang-kadang kesedihan itu dia himpun daripada sikit-sikit, bila sikit-sikit dia jadi banyak. Sampai satu tahap dia jadi kecewa dengan anak-anak ni. Sampai satu tahap dia nak tunjuk dekat orang, anak dia ni tak peduli ke dia, dia ambil racun telan, bunuh diri. Wal'ayazubillahi min zalik. Mati dalam keadaan bunuh diri. Berapa ramai manusia yang ditakdirkan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, siapa buat 3 benda tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin. Aku janji hidup dia dalam kebajikan, mati dia dalam kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Nabi kata, wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Bahkan tidak cukup dijanjikan dia hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Bahkan tidak cukup dengan itu, dijanjikan kepada dia bersih daripada dosa, seperti mana dia baru beranak pada perut mak dia. Dengar macam senang 3 benda tadi, kita tak boleh buat. 3 benda tadi dengar macam senang, tapi tak terbuat. Lepas semayang nak tunggu, nak masuk waktu semayang, kadang-kadang berat bagi sesetengah orang. Apanya? Pukul 9 suku kuliah tak habis lagi, tengok jam tangan tak berhenti.
9 suku kuliah tak habis lagi. Duk tengok jam tangan ni tak berhenti. Dia rimah dah. Padahal balik bukan apa. Balik nak tengok TV aja. Dia rimah dah. Nak berjalan pergi masjid. Bukan semua orang boleh attend sembahyang jemaah pada tiap-tiap hari. 5 kali sehari semalam. Bukan senang nak buat benda ni. Rumah tepi masjid pun tak terpanggil untuk pergi. Tak terpanggil untuk pergi. Maknanya benda hak Nabi janji punya besar ganjaran ni bukan senang nak buat. Walaupun nampak senang. Nak sempurnakan wuduk bukan senang. Dalam keadaan tak sejuk tak apa pun ambil air semayang ni cincai kalang kabut. Apatah lagi kalau kita duduk dalam keadaan makarih, dalam keadaan kita benci kerana sejuk nak kena piduk pegang air ni kita benci. Lebih lagi kita tak boleh menyempurnakan wuduk kita. Wa qala Allah ya Muhammad. Allah kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, iza sallaita. Wahai Muhammad, apabila kamu berdoa. Perkataan salah ni, dia kena tengok konteks hadis itu. Kadang-kadang perkataan salah, dia bawa maksud semayang. Kadang-kadang perkataan salah membawa maksud doa. Sebab bila kita mengaji agama, anak tuan-tuan mengaji Maktab Mahmud, mengaji sekolah Al-Irsyad, mengaji sekolah agama, mereka mengaji. Ma makna salah? Apa makna salah? Dia kata as-salah bermakna ad-du'a. Dia kata sembahyang. As-salah itu makna dia doa. Dia kata. Maka dalam hadis ni Tuhan kata ya Muhammad iza sallaita. Wahai Muhammad apabila kamu berdoa, Tuhan kata. Faqul, maka jangan lupa doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta ya Allah ya Tuhanku. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku sentiasa melakukan kebaikan. Minta dekat Tuhan. Supaya Tuhan jadikan kita ni orang yang hati teringat nak buat baik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak buat jahat senang. Nak buat baik susah. Senyum tu kebaikan. Nak senyum bagi sesetengah orang susah. Dia tak boleh senyum. Dia duduk main muka cengih sepanjang masa dia jadi lagu tu. Padahal senyum itu kebaikan. Belum bercakap kebaikan lain lagi. Belum bercakap soal kita duduk bagi derma. Belum bercakap kita pergi bantu orang miskin. Itu lagi berat. Belum bercakap kita sanggup infak harta kita untuk sabilillah. Itu lagi berat. Belum bercakap soal al-khairat, soal kebaikan ini nak turun perang mati syahid. Itu lagi berat. Maka menjadi kewajipan kita minta kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka fi'lal khairat. Aku minta kepadamu ya Allah, bagilah aku ni jadi manusia yang sentiasa buat benda-benda baik. Wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta jadikanlah aku manusia yang tinggal benda-benda mungkar. Tak mau dengan mungkar-mungkar ni semua, tak mau. Semalam kita baca hadis di Masjid Negeri Pulau Pinang, satu sahabat Nabi nama dia Dhirar bin Al-Azwar. Satu sahabat tak terkenal pun. Dhirar bin Al-Azwar. Dia daripada satu orang yang hidup punah ranah. Hidayah Islam masuk dalam hati dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, dia kata, umdud yadaka ya Rasulullah. Hulungkan tangan Tuan, wahai Rasulullah. Dia minta Nabi ulung tangan. Ubayya'ka fil Islam. Aku nak bai'ah, aku nak janji dengan kamu. Aku nak berjuang untuk Islam. Ni Dhirar bin Al-Azwar. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah tinggal habis dah. Aku tinggal al-qidah. Dia kata, aku dah tinggal dah ni mangkuk judi ni, aku tinggal dah. Wal khamr, aku tinggal dah arak-arak ni semua. Wal ma'azif, aku tinggal dah alat-alat muzik. Wal qainat, aku tinggal habis dah penyanyi-penyanyi ni apa semua ni, benda merapu dana ni semua aku tinggal habis dah. Dia kata, bagi mai dekat aku baju perang untuk aku berjuang menentang musyrikin. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata,
Mudah-mudahan apa yang aku buat ni, habuan yang aku nak terima daripada Allah esok tidak menipu aku. Dia tak mau sikit kebaikan buat, seronok tu terlebih, dia tak mau. Itu menipu diri. Nabi kata dekat dia, wahai Dirar, engkau tidak akan rugi daripada apa yang engkau buat. Berapa ramai lah ni dalam Malaysia ni artis tinggal keseronokan mereka. Oh, ramai lah ni tuan-tuan. Kalau kita ikuti, kita tahu. Saudara Syam Kamikaze, untuk dia declare di UIA ke di mana, ke di depan student tanya dia, tu tak rasa rugi ke you tinggal dunia glamorous, mai duk jadi apa, duk pakai jubah putih, duk pergi masjid. Dia bagi tahu apa tuan-tuan? Dia kata masa dia jadi artis, gitaris utama, duk main gitar aja tuan-tuan, dia kata dia biasa mendapat pendapatan sehingga 30 ke 40 ribu ringgit sebulan. Siapa nak tinggal tuan-tuan dunia tu? Tapi dia kata hari ni dia tak rasa rugi tinggal benda tu, kerana ketenangan yang dia tak dapat selama ni, hari ni dia dapat. Orang-orang macam ni kita kena doa satu je, minta kekal benda tu dekat dia. Pasal ramai yang berubah, yang patah balik pun ramai. Kita jangan sumpah mereka, kita jangan kata tak elok kat mereka, kita jangan kata upah hari, jangan kata lagu tu. Kita minta dekat Allah supaya dikekalkan petunjuk itu kepada mereka. Ramai. Wardina, hari ni jadi pendakwah, dijemput ke sana sini, sampaikan Islam kepada golongan yang ustaz-ustaz, alim ulama tak boleh sampai, mereka boleh sampai. Yang orang-orang ni bukan berubah seronok-seronok, mereka berubah dan mereka mengaji, mereka ada usrah, mereka ada kelas pengajian, mereka memahami Islam tu. Dia takut kalau berubah semangat seronok-seronok 4-5 hari, 2-3 bulan dan hilang. Kita tak mau macam tu. Kita mau perubahan yang disusuli dengan pengisian. Dia berubah, dia attend kelas pengajian, dia baca buku, dia baca kitab, dia ambil reti, dia ambil faham, dia beramal dan dia dilengkongi oleh orang-orang yang boleh mengekalkan perubahan dia tu. Bukan senang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, Allah ajak dekat dia, minta benda ni supaya diberikan kepada dia rasa untuk nak buat fi'lal khairat, benda-benda baik, wa tarkal munkarat, dan tinggal benda-benda mungkar. Kena minta Tuhan tolong kita. Kalau tidak, kita tak boleh buat kalau Tuhan tak tolong. Wa hubbal masakin, dan minta doa supaya kita ni ada hati nak tolong orang miskin. Tolong orang miskin ni tuan-tuan, dia kena ada hati. Tak ada hati, tak berasa nak tolong. Dia ada hati. Dia tak boleh tengok orang susah tu, dia tak boleh. Walaupun dia dah langkah pi dah, dia patah balik. Sekali lagi dia bayar tolong. Hati tu ada. Tuan-tuan pergi supermarket, pergi tengok satu orang tua perempuan sekitar umur lah. Kita tengok ke zahir dia ni, kita rasa tak ada pun orang tua ni 65 atas. Duk tunggu pintu toilet supermarket, duk ambil duit 2 kupang. Orang nak masuk pergi buang ayam. Kalau orang ada hati tuan-tuan, dia tak boleh tengok benda tu. Kalau dia nak masuk toilet tu, kalau dia nak masuk pancong tu, dia bagi RM10 kat orang tua tu. Kalau dia ada hati, dia pi, dia suar RM10. Orang tua tu duk kira nak bagi balik, dia kata tak apalah, bagi kat makcik. Biasa jadi ini yang kata orang tua perempuan umur 60-an pergi duk jaga pintu toilet supermarket ni, orang pergi bagi kat dia RM10, kata ambil kat makcik lah, saya bagi kat makcik. Dia tak kata apa, air mata yang keluar. Itu dia panggil apa? Sentuhan kasih sayang. Sentuh hati ni. Kita minta kepada Allah, wa hubbul masakin, minta Allah kesian. Allah bagi kat kita kesian kat orang miskin.
Wa iza aradta bi'ibadika fitnah, dan apabila kita minta dalam doa, dan apabila Allah nak turun kepada hamba dia fitnah, bila mai masa Allah nak turun fitnah kepada hamba dia, minta faqdini ilaika ghaira maftun, minta ya Allah bagi aku mati supaya aku tidak kena fitnah itu. Takut fitnah hak mai tu kita tak tahan, takut yang tu. Minta supaya Allah bagi kita mati pun tak apa, daripada kena fitnah tu membinasakan kita. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wad darajat. Nabi kata, dan yang dikatakan ketinggian darjat seseorang manusia itu ialah ifsya'us salam, apabila dia ringan mulut bagi salam pada orang. Darjat satu orang manusia tu dianggap tinggi kalau dia jenis macam tu, jenis dia seronok bila jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Ada rasa tu, itu orang tinggi darjat. Wa it'amut ta'am, dan tinggi darjat itu dilihat kepada orang yang suka bagi makan orang susah. Was-salatu bil-lail wan-nasun niyam, dan tinggi darjat itu ialah orang yang waktu malam ketika orang tidur dia bangun qiyamul lail. Itu orang tinggi darjat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 131, bab ma jaa fi tahrimis salah wa tahliliha, iaitu bab yang datang pada menyatakan tahrim bagi sembahyang dan tahlilnya. Dia nak bagi tahu dekat kita border ataupun sempadan yang dikatakan sembahyang itu. Bila yang kita mula ditegah buat benda yang sebelum tu boleh buat, bila masuk border tu tak boleh buat. Dan bilakah border ataupun sempadan kita boleh buat benda hak tak sah ni tak boleh buat, maka dia panggil benda tu tahrimus salah wa tahliluha. Dia panggil sempadan yang mengharamkan kita buat sesuatu benda dalam sembahyang, dan sempadan yang kita boleh buat balik benda yang tadinya tak boleh buat. Ketahuilah saudaraku, adalah makna tahrim pada bab ini iaitulah tahrim bagi sembahyang. Tahrim ini ialah dalam konteks sembahyang, dia kata. Maka ialah takbiratul ihram. Bagi sembahyang, tahrimnya ialah takbiratul ihram. Sebelum kita takbir, buatlah. Nak minum air ke, nak makan ke, nak minum ke, nak bersembang ke, buat. Tapi bila Allahu Akbar tak boleh dah. Nak bersembang tak boleh dah, nak makan tak boleh dah, nak minum tak boleh dah. Hak tak sah ni boleh. Bila takbir, jadi tak boleh. Maka itu dia panggil sempadan tahrim bagi sembahyang. Dan tahlilnya iaitulah tahlil sembahyang, iaitu salam. Tahlil maksudnya halal. Bila kita halal bercakap, bila kita halal nak minum, nak makan, bila bagi salam. Bila Assalamualaikum warahmatullahi, apalah nak makan, nak minum, nak bercakap, nak apa, sudah boleh. Dan erti tahrim itu ialah mengharamkan, yakni mengharamkan takbiratul ihram itu akan barang yang halal dahulu daripadanya ke atas orang yang sembahyang daripada segala perkara yang membatalkan sembahyang. Itu maksud tahrimnya. Seperti makan minum, kalam, bercakap dan seumpama daripada yang demikian itu. Dan maksud tahlil itu ialah menghalalkan, yakni menghalalkan oleh bagi salam itu akan barang yang diharamkan waktu sembahyang tadi kepada orang yang sembahyang. Itu tahrim dengan tahlil. Dan inilah yang hendak dibicarakan di dalam bab ini daripada beberapa masalah tentang takbiratul ihram. Sekejap lagi dia akan go detail tentang takbiratul ihram.
dari segi lafaznya macam mana, dari segi penambahan huruf pada lafaz itu boleh ke takkah, dari segi penambahan perkataan, bukan setakat huruf, perkataan kepada lafaz itu okey ke takkah, dari segi panjang pendeknya. Ini cerita takbiratul ihram saja pun panjang berjela-jela. Bolehkah kita takbiratul ihram takbir punya lama, Allah sampai suara menitik baru akbar baru dapat? Bolehkah begitu? Ada perbincangan dia. Dia kata maka sebelum membicarakan masail ini, sebelum masalah ni kita bincang, lebih dahulu diterangkan hadisnya. Kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur. Bermula miftah, yakni anak kunci sembahyang itu ialah suci daripada hadas dan najis. Start hak tu dulu, dia kata. Ni nak cerita kata nak sembahyang fardu 5 waktu, nak cerita kata sebelum tidur nak sembahyang witir, nak cerita kata tengah malam pukul 3, pukul 4 nak bakit sembahyang tahajud. Cerita tu nanti sat dulu, tak tepi sat dulu. Ni nak cerita ni apa dia? Orang Islam sebelum buat ibadat, masalah tuhur, masalah bersih ni, masalah taharah, masalah ni menjadi keutamaan. Tak reti hak ni buat ibadat sat lagi jadi rosak. Tuan-tuan, berapa ramai orang pergi buat haji, pergi buat umrah, haji dan umrah tidak sah. Pasal apa? Kursus sampai 2-3 tok guru ni. Masjid ni buat kursus haji dia pi, masjid ni buat kursus haji dia pi, masjid ni buat kursus haji dia pi. Tak cukup dengan tu buku panduan haji baca pula lagi. Tidak cukup dengan tu surf internet, cari lagi maklumat tentang haji dan sebagainya. Tiba-tiba haji tak sah, umrah dia buat tak sah. Pasal apa? Dia rasa dia buat kena dah macam mana yang dia belajar dia buat macam tu. Yang jadi tak sah ni pasal apa? Tengok-tengok daripada Madinah nak pergi ke Mekah, singgah dekat RNR. Singgah dekat RNR, berhenti nak makan. Dia masuk pancong, kain ihram dia terkena ayak kencing. Sikit aja benda hak nak jadi haji tak sah tu. Kain ihram hak dia pakai tu, dia masuk pancong Arab tuan-tuan. Bukan macam RNR kita plus punya highway punya. Pancong dia ni lagu dia lah, dia bubuh cerek Aladdin muncung kecil itu satu. Kita dengan duk nak juweh lagu dengan kain ihram duk nak jatuh, dengan duk angkat sebai kok ni, dia meleret kok ni, dengan angkat duk sebai kok ni, kena ayak kencing. Sampai di Mekah, masuk check-in hotel, turun pi tawaf. Tawaf dengan kain ihram yang mutanajis ni. Ni tajuk ni dia kata apa? Miftahus salah at-tuhur. Start nak bercakap pasal semayang ni, ini dulu. Nak kena reti ni dulu. Najis ni macam mana cara nak cuci dia. Hak ni kena reti dulu. Hak ni tak reti, hang buat ibadat semayang pun tak sah. Pasal apa? Pasal syarat sah semayang mesti bersih daripada hadas dan najis. Bila dia dengar kuliah malam ni, dia main seram sejuk kaki. Dia kata aku pun singgah juga RNR itu ni. Memang pancong dia macam tu. Allah, dia kata jahanam yang tu yang kena mengaji. Bila mengaji ni baru kita, kalau kita mengaji dulu baru kita pergi buat haji, insya-Allah kita boleh jaga. Pasal benda tu duk ada, duk backup dalam kepala kita. Bila sampai di sana kita cukup jaga benda ni. Kita tak jaga benda ni, kita duk jaga ni, bau ni, tak mau bagi lari daripada Kaabah, itu senang, itu tak ada masalah. Ni najis ni. Kalau dah dia demai was-was dengan keadaan pancong dia lagu tu, dengan bila buka dia merecik kena. Kalau dia mai was-was macam tu, sampai di hotel Mekah ni, sebelum nak turun tawaf, turun apa, buang kain ihram tu, ambil hak baru punya. Buang kain ihram tu, masuk pancong, basuh badan bagi bersih balik, ambil ayat semayang elok-elok balik, pakai kain ihram hak set baru punya.
turun pi. Hilang serabut daripada kepala kita. Hak tu hantar dobi bagi cuci, bagi bersih. Dah, hak tu juga duk pakai. Hak masuk pancung, hak duk meleret atas lantai pancung tadi, hak tu juga dia pergi pakai untuk nak tawaf umrah dia. Hak tu lah kain mutanajjih tu lah dia pakai untuk tawaf rukun dia di dalam ibadat haji dia. Habis tuan-tuan. Habis duit 11,000 tak apa. Ni habis ibadat kita ni. Bila haji tidak sah, masalah dia kita buat balik ihram kita mai ke Malaysia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang Islam dia emphasize. Dia tekan tentang pentingnya benda ini. So dia kata, bermula anak kunci sembahyang itu ialah suci daripada hadas dan najis. Misalnya seseorang itu apabila mau masuk ke dalam rumah, maka rumah itu pintunya terkunci, maka tak dapat tidak mestilah dengan buka pintu yang dikunci itu, dan membukanya tak dapat tidak kena ada anak kunci, maka anak kunci itu boleh menghilangkan mani', yakni benda yang menegah seseorang yang tidak boleh masuk ke dalamnya. Maka begitulah juga dengan semayang. Apabila satu orang nak masuk dalam semayang, maka tak dapat tidak menghilangkan benda yang menegah dia daripada masuk dalam semayang, iaitu hadas dia dan najis mestilah clear semua dan dia dalam keadaan berwuduk. Itu dia. Apatah lagi kalau pergi buat haji, pergi buat umrah, mandi wajib pun tak sah. Oh, daripada awal dia celaru habis dah. Nak pergi buat haji ni, nak pergi buat umrah, mandi wajib pun celaru lagi. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak ramai orang yang tak reti benda ni? Ini benda fardu ain tau. Fardu ain. Wajib kat tiap-tiap manusia kena reti sebelum akil baligh. Tak reti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan wajib atas dia hilangkan hadas dan najis itu yang menjadi hilang mani', benda yang menegah dia, dan terbukalah pintu sembahyang itu. Dan itulah maksud sabda Nabi SAW, bermula anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Itu start. Itu sebab tuan-tuan kita buka kitab-kitab ulama dulu-dulu, kitab-kitab kuning ni kita buka, dia start dia mesti mai bab taharah. Pasal apa? Pasal hak tu anak kunci dia. Sebelum hang nak cerita pergi nak buat macam-macam ibadat ni, mandi wajib reti ke tak? Sebelum nak pergi cerita nak buat macam-macam ibadat ni, ayat semayang ambil betul ke tak? Itu dulu. Baru masuk tajuk-tajuk lanjutan yang lain. Dengan keterangan yang di atas tadi, dapatlah makna dan maksud hadis itu. Seolah-olah maknanya harus sembahyang manakala suci engkau. Padahal dahulu daripada suci itu haram engkau sembahyang. Kalau mandi wajib tak sah, bukan setakat sembahyang tak sah. Sembahyang tu pun jadi haram. Pasal apa? Pasal dalam keadaan hadas besar tak terangkat, pergi duk baca Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana pintu yang tertegah masuk tadi, melainkan terbuka ia dengan kunci. Maka demikianlah pentingnya yang dikatakan taharah, bersuci itu. Sabda Nabi SAW lagi, wat tahrimu takbir, dan bermula tahrim bagi sembahyang itu ialah takbiratul ihram. Itu start bila nak masuk sembahyang, dah kita mandi wajib semua, kita tahu, kita buat betul, kita ambil ayat sembahyang sempurna elok, anggota-anggota yang menjadi rukun di dalam wuduk kita ambil bagi elok. Tuan-tuan, muka, basuh muka daripada tempat tumbuh rambut, mai sampai tepi anak telinga kecil ni, sampai turun bawah pada dagu, sampai naik balik ke tepi anak telinga ni, pi cantum balik. Itu kawasan kalau besar ujung jari kelingkin tak kena ayak pun, ayat semayang tak sah. Tepi duduk tepi kolah tu, tengok orang ambil ayat semayang macam mana. Curum. Kot ni duk kerin lagi ni. Ni duk kot sideburn tepi telinga ni kerin, tak kena ayat semayang pun. Dia basuh belah depan muka aja. Tak sah wuduk dia, semayang dia tak diterima. Kalau begitu keadaan dia, pergi buat haji, pergi buat umrah, bawa balik ihram lah mai ke Malaysia ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tambah hak jenis masuk pancung kencin pakai mangkuk berdiri tu. Allahu akbar, geng ni macam mana? Karut betul lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sudah ihram dia dengan haji, ini dia main satu contoh. Sebagaimana orang yang nak mengerjakan haji, maka tahrim haji itu ialah ihram. Ni kita duduk di Madinah, kita mandi sunat di hotel sebelum bertolak keluar daripada Madinah nak pergi Mekah ni apa semua, kita tak tertakluk lagi di bawah pantang larang dia. Kita dah mandi sunat pakai kain ihram, dua helai apa turun bawah hotel, duk ambil gambar dengan duk buat peace dengan duk apa-apa semua, tak apa lagi, tak ada apa-apa lagi. Bertolak saja sampai di miqat yang kata Bir Ali ni. Bila sampai di situ tak apa lagi, tak masuk lagi di dalam pantang larang ihram, tak masuk lagi. Turun pergi dalam masjid, semayang dulu dalam masjid tu. Semayang sunat ihram ke apakah 2 rakaat, mai kalau Nabi selepas dia sembahyang 2 rakaat, dia main naik balik duk atas pelana kenderaan dia tu, baru dia niat ihram. Nabi dah lepas semayang main naik duduk atas kenderaan, baru Nabi niat ihram. Kita pun serupa, dah lepas keluar daripada masjid Bir Ali ni main naik duduk atas bangku bas, sebelum bas jalan tu niat ihram. Niat tu serentak dengan tu, maka terpakai segala pantang larang ihram. Boleh cuk tak? Cuk. Ada orang tanya soalan ni je buat pasal. Dia pun tanya. Dia kata, ustaz, kita dah niat, dah duduk atas bas, dah niat dah nawaitul umrah wa ahram tu biha ke apa contoh. Nak cuk. Boleh tak cuk? Tak boleh. Yang tu abang ramai aci duduk aja. Boleh cuk. Dalam ni tak boleh. Dia niat tu dia switch on habis. Dia tak boleh off dah. Sama kes dengan laki bini yang pi lepas lafaz ta'liq dekat bini dia. Oh, tak boleh cuk. Hangat hati dekat bini ni, hangat hati, dia pun lepas ta'liq dia. Dia kata, hang ni tak reti kah? Aku dah kata dekat, aku tak suka hang bila aku balik kerja, hang duk menyembang dengan jiran sebelah. Aku tak suka. Tengok dia main angin. Bini kata, Allah, abang jiran sebelah, takkan saya keluar pergi kutip kain, tak saat dia tegur, takkan tak bercakap. Aku kata aku tak suka. Hang, aku nak abang hang. Ni jenis ni. Ni aku nak abang. Lagi sekali hang bantah cakap aku, hampir bersembang dengan orang sebelah rumah, jatuh talak dekat hang. Itu dia panggil ta'liq. Cerai bersyarat. Talak jatuh kalau hampir buat benda aku sebut. Boleh cum dah. Boleh tak saat lagi bila otak dia waras balik, ambil ayat semayang maghrib apa semua, duduk atas sejadah, teringat balik, awak aku bercakap lagu tu tadi. Mai kat bini dia kata, ni hak tadi tu kira cancel. Padahal tak boleh. Hak tu aku ni tadi aku tengah marah. Boleh settle tak? Kita laki bini boleh settle tak benda tu? Dalam Islam, ta'liq terkeluar aja di mulut laki ni, dia syarat dia apa dia? Mu'allaq alaih. Jadi baru benda tu terpadam. Kalau tidak, dia duk on situlah. Dia duk on situlah. Tapi kata no, saya tarik balik, dia tak jadi. Benda tu duk on situlah. Dia tak boleh panggil TNB mai pun tak boleh off benda tu. Dan Islam mengajak kita apa dia? Suruh sabar. Tak sah duk jadi, tak ketahuan punca, hilang, panas baran, kira nak mengamuk, silap sikit, nak bebai. Itu bukan Islam ajak kita. Dia main apa pun dalam hati masa marah tu, telan dengan ayat liak bagi pergi buang dulu tu. Jangan bagi tabik main pasal apa? Implikasinya sangat buruk. Kesan dia sangat buruk. Dia tak boleh nak off ta'liq ni. Melainkan berlaku benda yang ditaklikkan itu. Ada duit 1-2 juta dalam bank, nak pergi bayar, nak cancel ta'liq tu, tak boleh. Ada kenai dengan tok guru besar-besar, orang alim, ulama manakah, panggil dia suruh mai tolong off, tak boleh. Ini bahayanya apabila kita tak reti agama. Dia boleh menjahanamkan keluarga dan keturunan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata sebagaimana orang nak buat haji, maka tahrimnya ialah niat ihram. Apabila sudah ihram dia dengan haji, maka tertegahlah ia beberapa perkara yang halal dahulu daripadanya.
Sebelum dia niat ihram tadi, dia boleh pakai minyak wangi, dia boleh, bila dia niat ihram, minyak wangi tak boleh pakai dah. Begitu. Seperti dia kata berburu, dah tak boleh dah. Memakai bau-bauan, ni dia buat contoh. Pakai minyak wangi, tak boleh dah. Jima isteri dan sebagainya, tak boleh dah. Bercukur dan memakai kain berkembung dan sebagainya. Yang ni pun satu orang, dia duk tak faham. Yang kata larangan orang lelaki-lelaki pakai kain berjahit. Dia duk tulis dalam buku lagu tu, kain berjahit. Kain berjahit ni maksud dia apa? Apa dia nak mudah faham kita ni? Yang kata orang lelaki-lelaki dalam ihram tak boleh pakai kain berjahit ni. Maksud dia apa? Maksud dia tak boleh pakai pakaian yang sentung. Itu mudah faham. Pakaian yang bersentung. Kain pelekat dia sentung, dia jahit bagi jadi bulat lagu tu dia panggil sentung. Tu bahasa lama. Budak muda lah dia tahu sentung apa pula. Abang berjahit aku faham, abang sentung lagi aku tak faham. Yang ni masalah dia. Tu dia punya pasal. Sentung ni maksud dia apa? Kain kalau tak jahit dia duk terbuka lagi tu. Bila jahit bagi bercantum dia jadi sentung. Yang dilarang orang lelaki-lelaki pakai semasa ihram ini ialah pakaian yang bersentung. Faham yang tu? Maka tak timbullah patua-patua dan juga cakap-cakap yang menyusahkan orang. Piduk habang pula siapa yang sudah niat ihram tak boleh pakai tali pinggang. Merepek lah tu. Habis orang tanya dia balik, Ustaz, tali pinggang tak boleh pakai Ustaz? Tak, saya amanah ilmu, saya habang tak boleh. Jadi kalau nak pakai terpulang. Dia pergi kata lagu tu lagi, orang takut. Habis orang tanya dia balik, habis Ustaz pakai jam tak apa ke? Dia kata jam tak apa. Jadi orang tak faham lah. Yang tali pinggang tak boleh, yang jam boleh. Orang jadi tak faham. Awak yang kita pergi buat bagi jadi celaru lagu tu. Yang tak boleh ni ialah pakaian yang bersentung. Habis. Baik. Kita bawa anak kecil pergi buat umrah. Nama pun budak kecil. Dia tak boleh nak jaga kain ihram dia macam mana kita orang tua-tua jaga. Maka untuk nak memudahkan hal budak-budak ni, kita buat apa? Kita tarik kain ihram tu cantum, kita buh satu kesang besar. Nak bagi tak meleret kain ihram dia, kita buh kesang besar. Boleh tak boleh? Boleh. Dia bukan sentung. Dia temporary aja buh benda tu. Piduk abang pula ni kepada jemaah haji saya ingatkan, jangan pakai kerongsang dekat kain ihram tu sekali lagi saja kena bayar dam. Pi abang lagu tu pula. Kau hak pi ni bukan pi kali pertama, pi kali ke-7 dah duk keliru itu. 7 kali pi dah, tapi pasal hak abang ni ustaz ni duk di Mekah. Dia goyang habis ni, hak dia duk mengaji ni dia goyang habis. Dandan buka konsang anak dia ni, dandan buka. Lepas tu pi tanya pula ustaz, tadi saya dah terbagi anak pakai dah tu macam mana? Dia kata kena dam lah. Dam bayang kat saya, tak apa dia dah. Nampak kena kai ustaz tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam ni dia tak mau macam tu. Dia tidak lahir hukum hakam ni daripada kepala otak orang. Islam hukum hakam mesti sabit daripada nas yang qat'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu hat taslim, dan tahlil bagi sembahyang itu ialah bagi salam. Yakni berkata assalamualaikum di akhir sembahyang, yakni pada salam kali yang pertama. Dia kata, kan? Dia sebut assalamualaikum, tak sambung warahmatullah pun tak apa, dia sudah keluar daripada sembahyang. Dia bagi sebelah ya, assalamualaikum warahmatullah. Lepas itu tak bagi dah sebelah lagi. Sah tak sembahyang dia? Sah, kerana hak lagi satu itu sunat sahaja. Okey. Jadi dia kata benda yang menghalalkan orang yang duduk dalam larangan sembahyang itu ialah apabila dia bagi salam yang pertama dan minimum sebutannya ialah assalamualaikum. Dekat tu ya. Kalau dia tak sambung warahmatullah pun sudah okey. Dia sudah keluar daripada sembahyang dia. Ada satu orang tanya saya satu soalan yang cukup pelik, tak pernah dengar. Dia kata, ustaz, saya ni selalu kena gangguan iblis. Dia kata, okey. Saya serabut bila dia fikir benda ni. Kita kata okey. Kadang-kadang nak tidur, saya kata tu satu panjang yang tu, hang punya masalah apa? Okey, dia kata masalah saya tapi belih lah benda ni, dia kata. Dia nak pergi panjang pula. Cerita terus hang punya masalah apa?
Astagfirullahalazim. Dia punya lagu tu pula. Orang ni macam-macam tu tak, macam-macam. Hak ni salah satu macam yang dia ada. Dia kata saya ni bila saya sebut Assalamualaikum warahmatullahi, dia selalu duk main lintah dalam hati saya ni, aku keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Nampak antara itu saya kata soalan paling pelik tak pernah kita dengar. Saya kata kalau begitu terang itu mainan iblis dan syaitan. Dia kata saya start jadi macam ni pasal saya ada pergi dengar mengaji satu ustaz aja. Ustaz tu kata bila kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena niat dalam hati ni aku keluar daripada semayang. Ustaz tu pergi ajak lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi, kena sekali niat aku keluar daripada semayang. Jadi bila saya duk nak buat yang tu, iblis dia duk potong masuk. Dia aku keluar daripada Islam. Dia duk main lagu tu, dia kata. Astaghfirullahalazim. Saya kata okeylah tak apa, itu gangguan iblis, apa pun tak apa, bagi salam, lepas tu istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini gangguan iblis syaitan, mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata kira saya murtad ke Ustaz? Tak, saya tak kata murtad, saja kita refresh balik, kita mengucap balik supaya hilang keraguan dalam hati. Hang tak jadi murtad pun. Kata itu iblis syaitan punya kerja. Lega, dia kata ustaz kata lagu tu. Kalau kita nak jawab bagi dia crossword lagi boleh tak? Boleh. Bila dia kata lagu tu, saya selalu bila bagi salam dia duduk lintah lah hati, kata saya keluar pada Islam. Oi hang kapiak dah. Kalau kita pergi bos stay lagi, karam tu dia ni. Jangan lagu tu. Jangan lagu tu. Kan? Anda tengok Nabi macam mana dia handle orang yang dalam keadaan jiwa tertekan ni. Kan? Satu sahabat berlaku zaman Nabi, dia main kacau, jiwa kacau. Dia nak berzina. Dia tak boleh tahan, dia nak berzina. Cuma bagus dia ni pasal apa? Dia pergi minta permission Nabi dulu. Itu bagus dia. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, azinni bizina." Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Nabi beralih pergi ke lembang. Dia ikut Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, azinni bizina ya Rasulullah." Izinkan saya berzina ya Rasulullah. Nabi tak mau dengar. Dia ikut, "Ya Rasulullah, azinni bizina ya Rasulullah." Minta izin. Nabi kata dekat dia, "Maukah hang kalau sekiranya isteri hang dizina orang?" Dia kata tak mau. Nabi kata, "Maukah hang kalau hang ada anak perempuan hang dizina orang?" Dia kata tak mau. "Maukah hang mak hang dizina orang? Maukah hang adik-beradik hang dizina orang?" Tak mau. Nabi kata macam itulah orang lain pun. Depa ada suami, depa ada mak bapak, depa ada keluarga. Mak bapak, suami, keluarga depa tak mau keluarga depa dizina orang. Nabi jawab lagu tu. Dan tengok macam mana cara Nabi dia handle keadaan ni. Dia bagi peluang ke kau ni, bagi peluang dia fikir. Dia dengar macam tu, dia pun sejuk balik. Betul. Dia boleh fikir balik. Betul. Macam mana aku nak pergi buat dekat orang? Kalau kena kat keluarga aku tak boleh terima. Pasal apa aku nak pergi buat dekat keluarga orang? Dia sejuk balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, "Wala salata liman lam yaqra' bilhamdi." Dan tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Alhamdulillah, yakni baca Fatihah daripada awal sampai akhir. Ini hadisnya. Dan hadis ini diguna pakai oleh semua ulama fiqh, mengatakan baca Fatihah itu rukun dalam sembahyang. Pasal Nabi kata la salata liman lam yaqra' bilhamdi. Dalam hadis lain dia kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu dalam riwayat lain. Tidak ada sembahyang bagi orang yang sembahyang tidak baca Fatihah yang menjadi ummul kitab. Dengan kerana itu, kebanyakan ulama mengatakan membaca Fatihah itu rukun di dalam sembahyang, kecuali ada mazhab tertentu. Dia bagi kes sembahyang berjemaah. Apabila tu imam baca kuat, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Bila habis tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah, maka makmum dituntut dengan bacaan yang imam baca, maka tak disuruh baca Fatihah. Itu ada satu pendapat di kalangan mazhab. Tapi mazhab yang majoritinya kata apa? Kena baca Fatihah. Begitu. Dan dia kata wasuratin fi faridatin aw ghairiha. Dan juga surah
pada fardu yang lain daripadanya. Ini ada sebahagian mazhab bila dia baca hadis ni, dia menganggap membaca Fatihah dan surah adalah fardu. Tapi bagi jumhur dan juga mazhab Syafi'i, dia kata no, dalam 2 rakaat yang mula sahaja. Baca Fatihah itu rukun dan surah itu sunat. Ada mazhab kata apa? 2 rakaat yang mula itu Fatihah dengan surah wajib kena baca. Kalau tak baca surah, tak sah sembahyang itu. Pasal apa? Dia faham daripada hadis yang kita baca ini. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Aisyah. Dan katanya bermula hadis Sayyidina Ali pada bab ini lebih bagus sanadnya dan lebih asah daripada hadis Abi Sa'id. Dan sesungguhnya telah kami tulis akan dia pada awal kitabul wudu. Kemudian di bawah tu dia duk mai takbiratul ihram, apa hukumnya. Nak baca ayat ni. Apa hukum takbiratul ihram? Hukumnya rukun. Mesti kena Allahu Akbar. Kalau tak sebut Allahu Akbar, sembahyang tidak sah. So tak payah baca yang tu. Dia nak abang benda yang terlalu simple. Di bawah tuan-tuan tengok takbiratul ihram itu tertentu dengan Allahu Akbar saja ke? Yang tu kita baca. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, maka barang siapa pandai mengucap takbiratul ihram, nescaya tiadalah sah terbilang masuk ia dalam sembahyang melainkan dengan takbiratul ihram itu sendiri. Kalau dia boleh sebut Allahu Akbar, dia tak mau sebut Allahu Akbar, dia pilih untuk kata Allah Maha Besar, maka sembahyang dia tidak sah. Kalau dia boleh sebut Allahu Akbar, dia boleh sebut saja, tak mau sebut Allahu Akbar, dia pergi terjemah. Dia pergi terjemah cara Melayu ke, dia pergi terjemah cara orang putih ke, dia pergi terjemah cara bahasa apa ke, tak mau sebut Allahu Akbar sedangkan lidah boleh sebut, sembahyang dia tidak sah. Itu. Baik, dan bermula takbiratul ihram itu ialah Allahu Akbar, dia kata. Kata Imam Syafi'i lagi, dan tiada ada masuk di dalam sembahyang dengan yang lain daripada takbiratul ihram itu. Tak boleh masuk cara lain melainkan dengan Allahu Akbar. Itu kata Imam Syafi'i. Dan kata Imam Syafi'i lagi, dan jikalau berkata ia Allahul Kabir, dia ni kreatif punya orang. Dia kreatif. Akbar makna maha besar, kabir makna besar. Dia kata aku nak ubah. Dia buat style. Dia sebenarnya Allahul Kabir, bunyi lagu tu. Baik, apa jadi dengan dia ni? Ataupun dia kata Allahul Azim. Pasal apa? Pasal perkataan akbar makna maha besar. Perkataan azam ataupun azim juga makna dia maha besar. Dia ubah perkataan akbar tu kepada satu perkataan yang makna sama. Boleh tak boleh? Dia kata. Ataupun dia kata Allahul Jalil. Dia ni amboi pergi mengaji Arab pergi jadi lagu ni. Tentu bukan semua orang mengaji Arab, mengaji agama jadi betul. Hak mengaji Arab, mengaji agama gelong pun ramai. Gelong pun ramai. Dia pergi jadi celaru pun ramai. Nah. Baik, dia kata ataupun dia kata alhamdulillah, dia pergi jadi lagu tu. Orang takbir Allahu Akbar, dia takbir alhamdulillah. Lagu tu pula. Dia kata ni, dia bawa contoh-contoh ni. Ataupun dia takbir, dia kata subhanallah, dia pergi jadi lagu tu. Subhanallah. Dia pergi buat macam tu, dia kata. Ataupun barang yang tersebut nama Allah ada dalam tu. Subhanallah ada nama Allah. Alhamdulillah ada nama Allah. Allahu Akbar pun ada nama Allah. Dia duk ingat sebut bila janji ada nama Allah sudah. Nescaya, dia kata tiada ada masuk ia di dalam sembahyang melainkan dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Tak boleh, dia kata. Tak boleh ubah melainkan perkataan tu Allah Akbar, itu perkataan mesti ada, dia kata. Tidak boleh ubah dua perkataan itu. Itu satu. Baik, masalah dia kata takbiratul ihram dilebihkan daripada lafaznya. Apa hukumnya? Yang ni pula dia ada orang jenis macam ni ada. Dia hak Nabi habang tu dia nak buat lebih. Contoh. Nabi kata apa? Kalau kita baca hadis yang menceritakan tentang bilangan berapa kali ambil ayat semayang bagi tiap-tiap anggota. Hadis yang adanya kata Nabi biasa basuh muka sekali aja. Nabi biasa basuh tangan sekali aja. Nabi biasa sapu kepala sekali aja.
Kan? Nabi buat sekali-sekali. Ada hadis kata Nabi buat 2 kali 2 kali. Ada hadis kata Nabi buat 3 kali 3 kali. Tidak ada hadis yang cerita Nabi buat lebih daripada 3 kali. Ada setengah orang dia otak dia fikir kalau lebih lagi banyak pahala. Dia fikir lagu tu. Maka dia basuh muka ni sampai 11 kali. Satu contoh. Boleh tak boleh perbuatan dia? Nabi kata paling banyak 3 kali, dia pergi hantam lebih daripada 3 kali. Boleh tak boleh? Di dalam fiqh membincangkan benda ni. Sebahagian mengatakan makruh, sebahagian kata haram kerana membazir ayam. Dia bagi alasan tu. Maknanya apa dia? Kita modify apa yang Nabi tunjuk, walaupun hati kita ingat kata bagus, itu tidak bagus. Kerana hak Nabi tunjuk itu yang bagus. Ini kena faham. Sama macam kita zikir ketika rokok dan ketika sujud. Hadis-hadis yang mai kata Nabi baca sampai sekali atau 2 kali atau 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Dia ni pergi bantai sampai 7 kali. Dengan keyakinan kata apa? Bila baca lebih, pahala lebih. Pahala lebih ialah apabila kita ikut hak Nabi abang. Itu yang pahala lebih. Jadi kena faham. Samalah halnya dengan kita dah lepas semayang, kita duk wirid. Kita wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? 33 kali. Ada orang dia laju, so dia bantai sampai 66 kali. Subhanallah. Boleh tak boleh? Tak salah. Tetapi menyalahi sunnah. Pasal hadis sebut angka. Nabi subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dalam satu riwayat lain kata Allahu Akbar 34 kali. Pasal apa? Pasal nak mencukupkan 100 kali. 33, 34. So dia jadi 100 kali. Itu hadis. Dia pergi baca lebih. Adakah itu lebih baik daripada baca ikut yang Nabi kata? Ikut Nabi kata itulah yang paling baik. Maka sebahagian ulama kiaskan benda ni dengan kita nak pergi buat anak kunci. Kita nak buat anak kunci pintu rumah kita. Kalau kita pergi kedai kunci nak duplicate kunci, dia akan letak kunci asal balik ni, dia letak kunci hak baru nak potong balik ni. Dia akan ikut gigi hak ada tu. Kalau kita pergi kata dekat tukang kunci tu, kita kata hak ni hang buat double kunci. Buat double gigi dah, buat double. Boleh buka tak pintu? Tak boleh buka pintu. Hak boleh buka hak mana? Hak ikut hak asal. Sebahagian ulama dia buat kiasan, dia buat bandingan macam tu. Nak abang kata hak Nabi kata tu 33 itu lebih baik daripada yang hang pi buat 66 tu. Pasal apa? Pasal hak ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam tu. Kita ni selalu tu kita nak buat lebih pada Nabi kita ni. Padahal Nabi tunjuk itulah yang paling baik untuk diikuti. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata masalah takbiratul ihram dilebihkan lafaznya, apa hukumnya? Dia bagi lebih. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau berkata satu orang itu masa takbir Allahu Akbar min kulli syai'in wa a'zam, bisa sambung lagu tu. Allahu Akbar, takat tu aja yang Nabi tunjuk. Dia sambung sikit lagi. Allahu Akbar min kulli syai'in wa a'zam. Dia pergi sambung lagu tu. Nak bagi jadi lagi cantik kata dia. Boleh tak boleh buat lagu tu? Dia kata. Tapi perkataan Allah dengan Akbar ada. Cuma dia tambah di hujung. Dia kata. Ataupun dia takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia pergi sambung lagu tu. Dia kata, boleh tak boleh? Ada perkataan Allahu Akbar, tapi dia ada sambungan di hujung tu. Baik. Maka sesungguhnya telah takbir ia dan bertambah ia dengan suatu yang lainnya, maka hukumnya ke atas orang yang takbir demikian itu dikira masuk ia dalam sembahyang dengan takbiratul ihram itu namanya. Imam Syafi'i kata okey. Pasal apa? Pasal ada Allahu Akbar. Walaupun ada sambungan, tapi ada perkataan yang dikehendaki itu. Allahu Akbar ada. Walaupun dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
Ada satu tu imam di satu masjid tu, dia duk buat lagu ni. Ada pula makmum hak semayang belakang dia duk pasang telinga duk bergentang duk dengar. Dia kata, ustaz perasan tak tu imam tu, dia takbir dia sekali sambung dengan doa iftitah. Dia kata saya tak perasan pula dah. Ustaz cuba dengar, dia kata. Dia takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Dia kata betul ustaz, ustaz dengar betul, tak tahu kok telinga saya silap, dia kata. Kan? Dia bang dengar, betul tunggu. Baik, takbiratul ihram dia sah tak? Sah, kata Imam Syafi'i. Sah. Cuma hak dia pergi baca iftitah tu tak kena lah. Tak kena tu pasal dia tak mula daripada Allahu Akbar kabira. Dia tak mula daripada situ. Dia start daripada walhamdulillahi katsira, sedangkan itu tidak ada nas yang meriwayatkan bacaan seperti itu. Tapi semayang dia sah tak? Semayang dia sah kerana iftitah itu sunat dibaca. Dia jadi lagu tu. Baik, kecuali kalau sekiranya dia niat daripada awal Allahu Akbar tu bukan takbiratul ihram, tetapi dia niat kata itu doa iftitah. Sah tak semayang dia? Semayang dia tak sah. Pasal doa, pasal takbiratul ihram tidak ada. Itu. Saat lagi kita jumpa perbincangan lagi panjang. Perbincangan lagi panjang macam mana tuan-tuan? Hak jenis main lambat. Hak jenis main lambat. Dia main-main, tu imam lakum dinukum waliyadi. Dia tungkat motor pun terbalik, dia tak angkat dah. Dia lari masuk main, tak sampai di sah lagi dia takbir dah. Macam ni pun ada juga. Tak sampai di sah dia nak berdiri semayang tu dah ni dah usolli fardhal maghrib elok sampai tu imam rakaat Allahu Akbar, dia pun terus Allahu Akbar terus rakaat. Baik, Allahu Akbar dia tu takbiratul ihram ke takbir intiqalat untuk rakaat ke? Itu perbahasan dia. Sekali lagi kita nanti jumpa kalau dan baca. Yang timai perbincangan itu. Ada tak tuan-tuan jadi benda ni dalam masjid lebih dahsyat pada tu pun ada jadi. Yang kata semayang ni dalam masjid ni lebih dahsyat pada tu pun ada jadi. Baru ni satu masjid di sebelah Al-Ustaz tu. Satu ustaz main mengajar. Ustaz tu mengajar, habis mengajar sembahyang Isya dia jadi imam. Bila dia jadi imam, sembahyang Isya dia 3 rakaat dia pun bagi salam. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi masa dia duduk tahiyat akhir tu, sedangkan baru rakaat ketiga sembahyang Isya, masa dia duduk tahiyat akhir tu, kawan duduk belakang ni bunyi dah subhanallah, tapi tak apa nak kuat pasal yakin tak yakin dia pun. Biasalah kita kan, kita kadang-kadang dah jadi imam tanggunglah kan, kita pun tak ingat berapa rakaat. Kalau dia buat 3 kita pun 3, kalau dia buat 4 kita pun 4, kita pun tak ketahuan 3 ke 4 ni. Tapi dia tu imam takkan dia tak tahu kok kira dia betul ya. Ramai macam ni. So lepas belakang ni jadi lagu mana tau, kata kononnya adalah salah seorang daripada duk sah depan tu bunyi jugalah, tapi bunyi pun lagu dengar tak dengar lagu tu, lagu subhanallah lagu tu yang bunyi. Ustaz ni pun dia kira dia memang dia ingat dia betul lah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila jadi macam tu, makmum ni jadi macam-macam. Ada sebahagian bila tu imam duduk tahiyat akhir, baru 3 rakaat duduk tahiyat akhir, dia terus niat mufarakah, dia sambung satu. Itu satu tindakan. Semayang dia sah tak? Sah, tapi rugi. Dapat pahala semayang seorang pasal mufarakah. Ada sebahagian lagi pula, tu imam duduk tahiyat akhir, dia pun duduk tahiyat akhir, tapi dia tahu tu imam tak cukup satu. Bila tu imam bagi salam, dia bangkit tambah satu. Semayang dia sah tak? Sah. Dan dia beruntung, dia dapat pahala semayang berjamaah. Ada sebahagian lagi pula, bila tu imam duduk tahiyat akhir, dia pun duduk tahiyat akhir. Bila tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Ada juga macam ni. Sembahyang dia sah ke tak? Berdasarkan kepada satu hadis. Hadis Zul Yadain dia panggil. Berlaku kes macam ni pada Nabi ketika sembahyang asar. Nabi sembahyang baru 2 rakaat, Nabi duduk tahiyat akhir. Jadi makmum semua tak berani tegur. Pasal apa? Pasal ni Nabi. Kalau ustaz pun pada tak berani tegur, ini kan pula nak tegur Nabi. Yang ada belakang siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada belakang siapa dia? Umar Al-Khattab. Yang ada belakang siapa dia? Osman bin Affan. Yang ada belakang ni semua orang hebat-hebat, tapi sebab benda tak pernah jadi. Itulah sampel case yang pertama jadi.
Nabi bagi salam, mereka pun bagi salam. Nabi bangkit balik rumah dia. Rumah dia tu lah dekat makam dia lah ni. Sahabat yang tinggal ni baru hang tengok aku tengok hang. Seorang kata tak mungkin Nabi silap. Satu. Hak seorang kata mungkin wahyu baru turun potong jadi dua. Kemungkinan pasal Nabi yang buat. Mungkin dia kata mana kita tahu tadi tengah semayang satu macam yang mai abang kata okey doa ya. Tapi pokok pangkalnya tak mungkin Nabi silap, masih duk pegang yang tu. Sebahagian yang lain kata kok Nabi terlupa kot. Macam tu punya duk bunyi. Nabi balik di rumah, Nabi duk dengar ni bunyi duk bercakap ni, Nabi keluar balik. Dalam satu riwayat kata Nabi pi ke satu pokok, Nabi bersandar di situ tapi duk dengar, duk bersembang, Nabi patah balik. Satu riwayat kata Nabi masuk dah rumah dia, Nabi keluar balik. Nabi tanya apa hal yang duk jadi ramai ni? Apa hal? Zuliadai ni dia vokal. Dia ni jenis outspoken. Dia cakap. Dia kata, "Ya Rasulullah, Tuan semayang 2 rakaat saja." Dia kata. Nabi kata, "Tak, 4." Nampak? Maknanya Nabi terlupa. Nabi kata, "Dah, 4." Zuliadai kata, "Dah, 2." Tanya sahabat ni. Bila Nabi beralih dekat sahabat, pegang angguk semua, 2. Nabi buat apa? Nabi terus pergi duduk balik di tempat dia jadi imam tadi, continue lagi 2. Continue lagi 2. Dan sahabat pun pakat-pakat pergi ikut balik lagi 2 dan Nabi sujud sahwi. Hadis ini menjadi hadis yang kontroversi di kalangan ulama fiqh. Kontroversi. Sebahagian ulama kata oleh kerana itu hadis dan itu hadis sahih, maka itu kita boleh buat. Sebahagian ulama kata no, tak boleh. Pasal apa? Pasal berselang masa tu sudah diselangi dengan cakap-cakap yang ajnabi, cakap-cakap yang luar daripada sembahyang. Maka sembahyang itu sudah dikira batal. Habis Nabi macam mana? Itu khusus untuk Nabi sahaja. Untuk kita tak boleh. Itu satu pendapat. Bila mai 2 pendapat macam ni, kita boleh ikut salah satu ke? Kita nak kena ikut satu saja kan macam mana? Mana-mana pun boleh. Pasal hadis itu ada di sana. So yang berlaku di masjid kita sebut tadi ni, ustaz kita ni, dia bila dah lagu tu, dia dah bagi salam, kawan belakang berabang, "Ustaz, tak cukup lagi satu." Ya kah? 2-3 orang kata ya, dia pun bangkit tambah lagi satu. Jadi ustaz ni dia reti ke tak? Dia reti. Tapi dia reti, hak ramai tak reti. Itu masalah lain pula. Jadi satu hal di kalangan dia bertelefon, dia kata, "Ustaz ni jadi di masjid kami macam ni. Saya pun dengar sampai habis, saya kata baik ustaz tu buat macam mana? Dia kata ustaz tu buat macam tu. Dah betul-betul macam mana? Saya kata betul-betulnya ustaz tu betul. Dia kata, "Oh tapi dia dah beralih dah ustaz ni." Orang abang kat dia kata, dia tanya pula, "Oh betul ke?" Saya bagi tahu hadis Zuliadain ni kat dia. "Oh jadi boleh ustaz tu?" "Boleh memang boleh. Pasal hadis kata lagu tu." "Oh tapi dia bercakap." Itu tak puas hati. Nampak? Itu tak puas hati. Ini pun satu masalah yang ada dalam masyarakat kita. Habis saya pun kata kat dia, dia macam-macam cara sebut balik ayat tadi ni. Kawan nak mufarakah, semayang dia pun sah tapi dia rugi daripada pahala jemaah jadi pahala seorang. Kawan yang bila tu imam bagi salam dia tambah lagi satu, semayang dia untung, dia dapat pahala berjemaah, dia tambah satu hak imam tak cukup. Kawan yang hak tu imam tambah lagi, dia pun ikut tambah, dia pun tak rugi, dia dapat juga pahala berjemaah. Itu penyelesaian dia. Hak rugi siapa dia? Kawan yang dia tak apa, bila dia buat silap dia terus tak motor balik, dia ni rugi. Ada macam ni, ada. Dia di Celaru, dia kata apa, aku balik mayang di rumah aja. Dan dia kata pula lagi, dia tanya ni, aku tak suka pergi masjid ni. Dia kata, Dan yang ni yang aku tak suka pergi masjid. Dia kata, tak ada pasal pun. Nampak tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu ceritanya. Jadi dia kata dalam kisah orang yang takbir tadi ni, dia sambung Allahu Akbar, dia sambung kabira walhamdulillahi katsira. Semayang dia kira tak? Kira. Kalau sekiranya Allahu Akbar tu dia niat takbiratul ihram. Tapi kalau dia niat kata itu iftitah, maka sembahyang dia tak sah. Begitu. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu, takbiratul ihram dan Quran wajibkah belajar? Boleh tak boleh? Dia ni apa nama takbir Allahu Akbar tu dengan belajar baca Quran ni wajib ke tak wajib? Dia kata begitu.
Kata Imam Syafi'i, barang siapa tiada pandai dia nak mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab, maka boleh dan sah seseorang itu mengangkat takbiratul ihram dengan bahasanya dan dengan lughahnya. Imam Syafi'i kata boleh kalau sekiranya dia tak boleh sebut Allahu Akbar tu. Tadi contoh kita kata tadi, dia boleh sebut, dia saja tak mau sebut, dia pergi sebut terjemahan, yang tu tak boleh. Dia ni jenis lidah dia tak boleh nak sebut Arab. Dia tak boleh nak sebut Arab, dia sebut tak boleh. Dia boleh cakap lagu bahasa dia saja. Maka bagi kes yang macam ni, Imam Syafi'i kata dibenarkan dia sebut tu Allahu Akbar tu Allah Maha Besar dalam bahasa dia, tetapi dia dituntut belajar untuk sebut. Sampai satu hari dia boleh sebut, dia tak boleh dah guna terjemahan untuk takbiratul ihram dia. Masa tak boleh tu, dibenarkan dia menggunakan bahasa dia untuk ganti Allahu Akbar. Dan wajib atasnya belajar sebut takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Dan wajib atasnya belajar Quran sekurang-kurangnya, baca Fatihah dan juga tasyahud dalam bahasa Arab. Ini bagi kes apa? Orang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, kita nak pelkoh dia, suruh baca doa qunut tu. Oh, dia kata yang ni tak payah balik asal balik kata. Jangan lagu tu. Sama macam orang pergi masuk dalam kampung orang asli, pergi berdakwah dengan orang asli. Puan-puan ni pun pandai kita pergi bercakap apa-apa semua, dia pun okey masuk Islam. Kan? Dia masuk Islam, tentu dia pun nak jamu kita. Dia buat masak kurma kera bagi kita makan. Masak kurma kera dia bagi kita makan. Kita tentulah tak makan. Kita pergi doa dia, ni haram ni, tak boleh makan. Ini makan hari-hari, dia kata. Tak boleh, yang ni yang dah Islam tak boleh makan. Oh, mana boleh macam ni, dia kata. Ini sedap, ini syedap, dia kata. Kita doa kata ni haram, ni hang apa ni, masuk Islam nak makan kera. Habis lari dia. Dia tak mau dah ke Islam ni. Pelan-pelan bagi dia reti. Makan dulu kurma kera tu. Pelan-pelan abang kat dia. Dia tanya, dia kata, awak tak makan? Kita kata, ini betul-betul kita Islam tak boleh makan. Oh, iya ke? Dia kata sambil duduk cedok makan. Dia duduk makan. Kita kata, iya, kata. Tak apalah, nanti pelan-pelan tinggal benda ni makan yang lain. Dia pun sejuk hati sikit. Cara kita nak menghadapi orang ini. Maka dia mai dalam bab takbiratul ihram pun serupa. Dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allahu Akbar tu tak boleh. Kita fikirlah tangan dia belakang, hang sebut, bagi boleh hang sebut. Imam Syafi'i kata dalam tempoh masa dia nak belajar, tak apalah dia guna bahasa dia pun tak apa. Dia kata, itu nampak kelonggaran dalam Islam. Dan wajib atasnya belajar sebut Allahu Akbar, belajar baca Fatihah, belajar tasyahud dalam bahasa Arab. Maka jika sudah tahu akan takbir itu dengan bahasa Arab, nescaya tidak boleh lagi sembahyang dia melainkan didatangkan bahasa Arab juga. Bila dia boleh sebut Allahu Akbar, tak boleh pakai terjemahan dah, kena pakai Allahu Akbar. Itu satu. Baik, masalah dia kata takbiratul ihram dengan bahasa Melayu, apa hukumnya? Itu tak payah baca, dia ulang. Turun bawah. Takbiratul ihram yang lupa mengucapkannya, apa hukumnya? Lupa. Pergi semayang terlupa takbiratul ihram. Ada orang jadi benda ni. Dia bawa contoh. Dia kata kalau terlupa Fatihah tu adalah terlupa takbiratul ihram ni teruk sungguh. Kan? Dia main tengok orang duduk sujud, dia main tu orang nak sujud pergi sekali. Tak takbir tak apa. Misalan dia kata berlaku macam tu. Kata Imam Syafi'i di dalam maka barang siapa lupa takbiratul ihram, maka sembahyang ia sehingga didatangkan dan dikerjakannya sekalian perbuatan sembahyang dia. Menunggal ada dia ataupun imam ataupun makmum, tak kira ni hak terlupa takbiratul ihram, tak kira dia tu imam ke dia makmum ke dia sembahyang seorang, tak kira. Nescaya mengulang dia akan sembahyang itu, tak boleh. Pasal apa? Kok mana pun kena start dengan takbiratul ihram. Terlupa tak pakai. Baik, katalah dia terlupa sampai dah rakaat kedua dah baru teringat. Aku tak takbir tadi ni, aku main terus rokok ya. Aku tak takbir. Macam mana kira dengan dia? Masa dia teringat tu, masa tu juga dia kena bangkit berdiri tegak dan takbir balik.
Jadi hak tadi dia buat tadi ni, itu tak terpakai. Itu aja cara dia. Bawah tu dia nak abang yang tu. Tak payah baca. Tuan-tuan buka sebelah. Bawah tu dia nak abang, saya buat kesimpulan tak saat ni. Bila dia teringat, masa tu dia kena takbiratul ihram. Hak dia buat dah sebelum takbiratul, semua tak pakai. Begitu. Baik. Masalah takbiratul ihram yang lupa makmum mengangkatnya, apa hukumnya? Serupa juga. Sama kes macam tadi. Bila terlupa, bila teringat, masa tu dia kena takbiratul ihram. Baik, takbir langsung rokok menurut imam, apa hukumnya? Hak ni kita kata tadi. Kata Imam Syafi'i di dalam jika ada satu orang itu mau jadi makmum, kemudian mendapati dia akan imam dahulu daripada rokoknya atau di dalam rokoknya. Okay, dia nak berimam dengan orang yang duduk sembahyang jemaah ni. Kemudian bila dia mendapat dia akan imam dahulu daripada rokoknya atau di dalam rokok. Dia imam kira dah dekat dah nak rokok, ataupun imam dah duduk dalam rokok, dia sampai. Begitu. Maka mengangkat takbir ia akan satu takbir. Maka hukumnya ada padanya tafsil. Yang ni ada detail cerita. Iaitu jika diniatkannya takbir itu takbiratul ihram, maka memadai sembahyangnya. Dia tengok tu imam duduk rokok. Dia berdiri, Allahu Akbar, terus dia rokok. Kalau Allahu Akbar tu dia niat takbiratul ihram, lepas tu dia rokok, dia dapat sembahyang tu. Tapi kalau dia Allahu Akbar, dia terus rokok. Allahu Akbar itu bukan takbiratul ihram, tetapi takbir untuk rokok, maka sembahyang dia tak sah. Itu dia nak abang. Baik, maka jadilah ia masuk di dalam sembahyang kalau dia niat kata takbiratul ihram. Dan jika berniat dia takbir itu takbir rokok, nescaya tiada terbilang ia masuk dalam sembahyang. Niat kita abang tak sah. Okey. Dan jika takbir ia tetapi tidak niat satu daripada keduanya, maka bukan juga ia masuk dalam sembahyang. Dia Allahu Akbar saja, dia tak niat takbiratul ihram, dia tak niat takbir rokok, dia saja sebut saja Allahu Akbar. Kira tak sembahyang dia? Tak kira. Dia kok mana pun Allahu Akbar tu dia kena ingat itu takbiratul ihram, baru sembahyang dia sah dan dikira. Kemudian dia kata takbir sambil rokok, itu ulangan kepada yang tak sah ni. Tuan-tuan tengok bawah. Takbir dengan tiada diniatkan apa-apa, itu sama dengan tadi ni. Dia tak niat apa-apa. Kira tak takbir tu? Tak kira. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Takbir dan qiraat. Orang yang kelu dan orang yang keras lidah macam mana? Orang ni jenis orang dia lidah dia tak boleh nak sebut Allah tu, tak boleh. Dia Allah dia bunyi lagu tu. Lidah keras. Kita kata Allah, tengok mulut saya, kita kata dia Allah dia bunyi lagu tu. Tengok Allah, kita kata dia Allah dia bunyi lagu tu. Dia tak boleh, dia lidah keras. Ni kes dia. Lidah dia kelu ataupun lidah dia keras macam mana? Kata Imam Syafi'i, dan jika ada orang yang sembahyang itu lidah keras, maka hendaklah digerakkannya lidah itu mengucapkan takbir sekuasa-kuasanya. Takat mana boleh. Bunyilah lagu mana pun, Allah ke, Allah ke, lagu mana takat yang dia boleh. Tapi dia kena usaha juga sebut. Takat mana dia boleh sebut. Dan dihabiskan gerak itu lebih daripada kuasa atasnya. Sedaya upaya nak sebut juga Allahu Akbar tu, takat mana boleh bunyi, takat itulah. Kan dalam hadis dia kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mampu kamu. Dia ditakdirkan lidah keras. Terus duk eret dia pergi kedai besi, pergi duk canai lidah dia apa dia tak payah lah. Tapi bagi dia kena usaha. Kalau mati dalam keadaan duk usaha nak bagi elok tu, dia mati dalam keadaan dua pahala. Satu pahala baca, satu pahala usaha untuk nak baca elok. Dapat dua pahala ke dia. Baik. Dan memadai akan dia yang demikian itu, kerana bahawasanya memperbuat dia akan sedaya upaya sekuasanya. Dan tiada atasnya lebih daripada itu. Dia takat tu dia boleh, takat itulah dia buat. Jadi orang yang macam ni dia dilarang jadi imam. Orang yang macam ni habuan dia lepas. Dia takbir Allahu Akbar, lepas habuan dia. Tapi jangan tolak dia jadi imam. Pasal apa? Pasal dia ada cacat dari segi bacaan. Tidak boleh jadi imam. Kata Imam Syafi'i, dan bersamaan juga pada hukum atas orang yang kelu dan orang yang terpotong lidah. Ada orang jenis lidah pendek.
Dia bercakap tu dia kacau. Orang macam ni pun takat mana dia boleh. Dia takbir lah. Tapi dia tidak boleh jadi imam. Dan mereka yang datang ke atas lidahnya barang yang tersebut itu, dia elok kena stroke. Kerana kena stroke tu dia jadi cakap jadi loleh-loleh habis semua. Bila dia dah jadi macam tu, takat mana dia boleh baca, takat itulah Tuhan terima dia. Dia jadi lagu tu. Jangan bila kena stroke tak semayang lah. Pasal apa? Pasal aku semayang pun dia kata Tuhan bukan faham aku kata apa. Lagu tu pula. Itu tak semayang dia. Tak boleh. Dia kena semayang, tekat mana boleh dia buatlah. Dan begitu jugalah memperbuat sekalian orang ini pada qiraah dan juga tasyahud dan juga semua zikir di dalam sembahyang. Kemudian takbir dengan nyaring dan mengangkat suara, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam dan aku suka bagi imam menyaringkan ia dengan takbirnya dan dinyatakan sebutan dan bunyinya. Siapa jadi imam kena derah sikit masa takbiratul ihram tu. Allahu Akbar, dengar. Itu suara tu imam sudah takbir. Imam Syafi'i kata aku suka begitu. Dan tiada meleret-leret bunyi dan tiada berpotong-potong. Jangan sampai panjang sangat. Allah sampai menitik suara. Allahu Akbar baru dapat. Pasal dia nak batang satu-satu tu. Sahaja aku sembahyang fardu ni bukan sunat. Ada masuk pula yang tu. Panjang sampai nafas nak habis dah, menitik bunyi amweh hu akbar baru tangkap, kan? Jangan sampai macam tu. Kata Imam Syafi'i itu sudah meleret-leret bunyi. Dan bagi si makmum pun demikian juga, melainkan jangan nyaring akan suara pada takbirnya, bahkan memadai dengang ia akan dirinya dan orang yang berdiri di rusuknya. Bagi makmum ni, suara kita yang makmum ni takat kita dengar aja. Itu paling cantik. Habis kuat, kawah duduk tepi aja dengar. Jangan sampai kita duduk tengah tu, kawah hujung dinding duduk dengar kita ni. Duduk dengar kita, tak mau gitu. Allah duduk tak dapat gitu. Nu sampai tepi dinding nu duduk beralih tengok ni, sebab dia ni. Beralih tengok. Allah bunyi pun satu macam. La ilaha illallah, tuan-tuan. Saya dulu masa duduk mengaji dulu ada satu kawan jadi lagu ni. Allah, kan kawan punya marah kat dia ni. Dia lagu tak sat dia tang tu dia lagi dahsyat bunyi. Allah dia bunyi lagu tu. Allah. Dia kata dia ni aku tak boleh semayang tapi dia ni kacau orang. Ini Imam Syafi'i pesan ini. Dia kata jangan lagu tu. Dia kata kalau kita jadi makmum, takbir kita tu cantik, takat kita dengar aja. Habis kuat orang yang duduk di tepi kita, di rusuk kita, dia dengar, takat tu aja boleh. Jika dikehendaknya akan tiada melampaui akan dia, dan jika tiada memperbuat akan yang demikian itu, yakni tak nyaring oleh imam dan tiada nyaring oleh makmum, dan mendengar keduanya akan diri mereka sahaja, nescaya memadai. Dia kata kalau tak deras, takat dengar diri dia saja pun okey. Imam Syafi'i kata, tapi aku tak apa suka. Imam Syafi'i kata, aku suka kalau imam deras sikit bagi orang dengar. Kalau makmum, habuan dia dengar saja, habis kuat orang tepi dia dengar. Lebih pada tu tak mau, dan korang sampai dia sendiri tak dengar pun tak mau. Begitu. Baik. Dan jika tiada mendengar keduanya, nescaya tiada memadai. Kalau sampai takbir, sampai dia ngeri pun tak dengar. Satu macam ya, tangan dia duduk naik, sengap begitu ya. Dia sendiri pun telinga dia tak dengar. Tak dengar. Lagu tu ya. Itu tak mau. Imam Syafi'i kata itu tidak memadai. Maksudnya tak sah. Tak sah. Ada yang jenis brek angin saja apa ada. Allahu Akbar. Lagu tu pada juga. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Dengar ke telinga dia. Tetapi itu lori trailer saja pakai yang tu. Brek angin. Jangan lagu tu. Dan tiada ada ia takbir dengan memadai sehingga mendengar keduanya akan dirinya. Baik, takbir perempuan bagaimana? Ni apa orang perempuan? Orang perempuan kalau takbir macam mana? Kata Imam Syafi'i dan tiap-tiap orang yang sembahyang itu daripada laki-laki dan perempuan sama jua pada takbirnya. Melainkan bahawasanya perempuan itu jangan nyaring suaranya pada takbir itu lebih daripada dengar ke diri dia. Perempuan orang tepi pun tak mau dengar. Habuan dia saja dengar.
Dan jika jadi imam perempuan itu kepada orang lain, maka sukalah aku, kata Imam Syafi'i, bahawa memperdengarkan mereka itu akan dirinya sahaja. Kalau dia jadi imam kepada jemaah perempuan pun, takat habuan dengar dia saja. Tak mau dia pergi nak challenge tu imam lelaki-lelaki ni darah semua, tak mau. Tuan-tuan, kedudukan makmum perempuan bila dia semayang sama-sama perempuan macam mana? Adakah sama macam kedudukan tu imam lelaki-lelaki? Dia duduk sama saf. Dia duduk sama saf dengan makmum perempuan. Cuma Imam Syafi'i kata kehadapan tumit sikit aja. Jadi nampak mereka macam tak ada tu imam semayang. Tapi kawah tengah tu imam. Dia depan tumit sikit aja. Dia tak duduk depan macam mana imam laki-laki duduk di tempat imam. So dengan kerana itu, orang perempuan bila jadi imam kepada orang perempuan, pelan saja. Agak-agak dengar diri dia saja. Cukup. Tidak perlu dengar kepada orang lain. Dan jangan tinggikan suara ke atas orang perempuan ini. Maka apabila mengucap takbir intiqalat, kerana nak turun, nak bangun daripada duduk dan sebagainya, rendahkan suara kepada takbir-takbir itu orang perempuan. Suara dia kena legutu aja, tak mau derai-derai. Kemudian dia kata takbiratul ihram itu wajibkah? Itu tak payah baca. Pasal apa? Pasal semua dah tahu jawapan dia. Wajib tak wajib? Wajib. Baik, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fi nashril asabi' inda takbir. Itu cerita apabila takbir, jari itu dia kata nash al-asabi', direnggangkan jari. Bila takbir tu Allahu Akbar tu direnggangkan jari. Bila ni dalam hadis kata jari nak renggang ni pada kedudukan bila dalam semayang? Bila? Satu, masa takbiratul ihram. Yang kedua, ketika rokok. Ketika rokok jari kita di lutut tu berdasarkan hadis dia renggang. Nabi renggangkan. Waktu sujud renggang tak? Tak. Waktu sujud Nabi rapatkan jari dia waktu sujud. So apa yang kita duk baca ni tuan-tuan, dia adalah sesuatu yang detail. Semayang semua orang semayang. Ni dia nak elokkan lagi semayang itu. Kalau kata nak buat tuning enjin kereta, yang ni dia panggil fine tuning. Fine tuning. Dia tune sikitnya. Bukan tune kasar ni. Tune elok dah. Kalau orang yang biasa dengar kata bagus dah. Tapi bagi orang yang pakar ni, dia kata tak cukup bagus. Boleh tune sikit lagi. Fine tuning. Kita semayang. Kita semua dah semayang dah. Alhamdulillah. Semayang 5 waktu kita tak tinggal. Alhamdulillah. Cuma nak sikit-sikit lagi. Bila jari nak kena renggang, bila jari nak kena rapat, kedudukan sujud macam mana, inilah bab yang kita sedang baca. So dia nak memperelokkan ibadat sembahyang kita. So dia akan mai tajuk apa nama fi nashril asabi'. Fi nashril asabi' inda takbir. Kemudian dia akan mai lagi tajuk yang berikutnya fi fadlit takbiratul ula. Dia nak cerita tentang kelebihan. Apakah kelebihan kita dapat takbir sama dengan imam? Kan? Orang yang mai masjid dan dia dapat takbiratul ihram sama dengan imam. Maksudnya dia makmum yang muafiq. Apa kelebihan dia? Macam mana kita duk pergi umrah. Umrah tu bagus. Okey. Tapi umrah bulan Ramadan itu lebih bagus. Itu cerita dia. Dia ada lebih bagus dia. Kan? Macam orang duk pergi umrah, adakah hadis yang mengatakan siapa pergi umrah dia buat 7 kali umrah sama dengan satu haji? Ada ke tak ada? Itu pun kita nak kena tahu. Ataupun cerita kata buat umrah sama macam pahala haji ni hanya umrah dalam bulan Ramadan sahaja. Hak mana satu yang hadis bagi tahunya? Hak mana satu yang kita duk dengar orang bagi tahu? Itu kita bila kita baru kita tahu macam ni cerita dia. Hadis bagi tahu ni macam ni, hak kita duk faham sebelum ni tak kena rupanya. Baru kita dapat satu tambahan dekat kita. So sembahyang berjemaah itu bagus. Tapi nak dapat takbiratul ula, takbiratul ihram hak mula dengan imam tu, apa dia fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia mai ma yaqul 'inda iftitahis solah. Waktu kita takbir, kita nak baca doa iftitah. Bagaimana bacaan iftitah ni? Hak Nabi baca macam mana? Hak kita duk baca hari ni, ada tak hadis meriwayatkan seperti bacaan yang kita duk baca hari ni?
Tentang iftitah sembahyang saja ada berapa riwayat hadis yang menyentuh tentang bacaan iftitah sembahyang Nabi. Itu kita nak tengok. Benda-benda ni dia nak fine tuning dekat kita. Kemudian fitarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Ini isu kontroversial. Cerita imam sembahyang bila main nak baca Fatihah, bismillahnya tak kuat. Macam kita pergi di Mekah dan Madinah. Kan? Allahu Akbar, bunyi dia takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia main lagu tu, dia tak bunyi bismillah derah. Bagi orang duk pergi banyak kali, dia kata depa ni Wahhabi, habis dia bawa ni lah. Itu pahaman dia, betul tak tahu. Kan? Bagi orang yang pertama kali pergi, dia jadi rimah. Habis dia tanya kawan sebelah dia, Han dengar tak tu imam baca bismillah dari Fatihah? Han dengar tak? Kawan baru mula pergi, kan? Kawan ni kata, dah sini memang lagu tu. Tak boleh Fatihah bismillah rukun tu. Tak boleh dia duduk main lagu tu. Baik, dia main tajuk fitarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang orang sembahyang bila mai baca Fatihah, bismillahnya tidak diderahkan. Pasal apa? Dia baca tak derah. Ini hadis dia nanti mai. Dan dia nanti cerita dekat kita hadis dia macam mana, mazhab ni faham macam mana, mazhab ni faham macam mana. So bila kita tahu benda tu, mana itu bukan satu benda yang menjadi kejutan kepada kita. Kita faham dia dari sudut ilmu. Begitu. Nah, lepas tu dia kata fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Dia mai pula tajuk cerita Nabi baca Fatihah bismillah derah pula dah. Hak tadi kata Nabi baca Fatihah dalam sembahyang bismillah tak derah. Dia mai pula satu hadis kata Nabi baca bismillah derah. Jadi rupanya ada dua riwayat tentang bismillah derah atau tak derah ni. Dua-dua dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitab ni. Panjang umur kita baca, maka menjadi satu pertambahan ilmu kepada kita semua insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.